batu serai wangi diambil dari alam ghaib. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan setitis ilmu daripada selautan ilmu yang ada ke muka bumi ini. Maka tuan-tuan, ada perkara-perkara pelik. Contohnya, hari ini saintis menemui ada ikan yang pelik di dalam lautan itu. Ada monyet yang berwajah manusia dan berwajah bodoh yang kita temui. Ada gunung yang tak kita temui lagi, Gunung Kaf yang tak terjumpa di panca indera biasa. Hari ini tuan-tuan, apakah kronologi untuk mengambil batu serai wangi dari alam ghaib ini tuan-tuan? Mula-mula tuan-tuan, kita kenal pasti dulu pokok serai itu. Bukan serai sayur, tetapi serai wangi yang besar, yang berbentuk seperti tirus dan dia berbunga. Maka ayat-ayat Al-Quran untuk mengenal pasti kita baca, untuk mengenal di mana kedudukan batu serai wangi itu. Adakah ada? Dan kita kena tahu dia punya susun galur, maksudnya akarnya itu ke mana penyambungannya. Maka bila kita sudah mengenal pasti pokok serai itu ada batunya, maka 2-3 malam sebelum kita mengambil batu serai itu, kita mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari untuk mengambil batu serai itu. Jadi tuan-tuan, bila 2-3 malam sudah mengamalkan ayat-ayat Quran ini, maka tibalah masa untuk mengambil batu serai itu. Biasanya kita mengambil pada waktu malam. Maka pelbagai kaedah yang ada. Ada yang menggunakan kain hitam, ada yang menggunakan kain kuning dan pelbagai lagi. Tidak mengapa, itu cara masing-masing. Tetapi ada yang menggunakan beras. Ya tuan-tuan, beras biasa. Maka pada malam itu kita taburkan beras itu di sekeliling pokok serai itu. Jadi tuan-tuan, pedomannya apabila kita dapat berhubung dengan makhluk Allah yang di alam ghaib itu, maka tuan-tuan, beras yang kita tabur tadi dia mula hilang. Maknanya ada persetujuan di situ. Maka tuan-tuan, apa yang perlu diambil, kita bentangkan tikar mengkuang. Maka kita bacalah ilmu-ilmu yang diajar oleh guru-guru kita. Maka apa yang berlaku ialah kita meminta kebenaran daripada makhluk Allah di alam ghaib ini. Maka ia akan memberi signal bahawa akan bercahaya. Batu-batu serai itu bercahaya keluar. Maka bila kita suluh, maka dia akan nampak lagi bercahaya dan sangat bercahaya. Maka tuan-tuan, kita masukkan tikar purun atau tikar mengkuang itu rapat ke bawah tanah. Maka kalau kita perasan, ya, ada tangan yang menggulurkan kepada kita untuk mengambil batu serai itu, maka kita sambut ia dengan sebaik mungkin, meminta dengan kaedah yang baik satu persatu. Maka di ketika itu, orang-orang yang berada di sekeliling membaca surah Al-Fatihah tanpa henti tuan-tuan. Maka batu serai ini sebenarnya wujud, dan ramai orang yang boleh mengambil batu serai ini dengan ilmu-ilmu yang pelbagai keadaan. Tidak mengapa, tetapi itu adalah ilmu kekuasaan Allah. Maka hari ini batu serai itu kadang-kadang boleh dapat 3 biji, 5 biji, 10 biji, dan ada juga yang lebih daripada itu. Dan ianya sangat-sangat cantik, sangat-sangat terlalu hebat. Maka itulah ilmu Allah. Maka kadang-kadang ada orang buat serai wangi ini untuk cincin, untuk akik dan sebagainya. Maka tidak mengapa jika niat kita baik, ya. Maka tuan-tuan, kadang-kadang ada orang takut untuk mengambil batu serai ini. Tidak mengapa, kerana semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya adalah hak milik Allah. Jadi kita minta dengan betul, minta dengan jujur, insya-Allah akan ada perkembangan yang baik untuk diri kita. Saya ingin berkongsi pengalaman, tidak ada tujuan untuk berselisih pendapat dan pelbagai, kerana ia adalah pengalaman saya sendiri.